Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Yang ini paling lucu. Pendek saja tapi memang lucu. Manakan tidak lucu. Hanya muncul ketika sambutan hari raya atau bagaimanapun. Tiba-tiba muncul kalau hari raya, tiba-tiba muncul kalau tahun baru Cina, tiba-tiba muncul kalau sambutan Taipusam ataupun Deepavali. Tiba-tiba semua orang nak berlakon jadi terpalinglah pula Cina. Kita ketawa dululah, ketawa penghibur hati kan. Orang kata ketawa tu percuma, sedekah. Itu adalah ubat yang paling mujarab. Jadi kita harap orang-orang ini teruskanlah buat lawak supaya kita terus ketawa dan hilanglah penyakit kita kan. Sekurang-kurangnya hilanglah penyakit hasad dengki, memfitnah, benci dan sebagainya. Tapi tak apalah, kita nak cerita apa yang Liana Marzuki tulis. Tiba-tiba semua orang nak berlakon jadi terpaling Cina lah pula. Ingat dulu, ketika Sheraton Move atau langkah Sheraton memekak mereka ini. Memekak mereka ini mahukan kerajaan Melayu Islam. Katanya Melayu dan Islam terancam. Mereka jatuhkan kerajaan supaya mereka dapat memerintah 33 bulan. Di mana 90% pemimpin Melayu Islam di dalam kabinet. UMNO campur PAS, campur bersatu menerajui ketika COVID-19 pada waktu itu. Namun apa jadi? Judi naik dari 8 ke 21 kali. Arak timah Malaysia dilancarkan. Jana Wibawa jadi projek curi duit rakyat. PAS rasuah pengundi. Menteri PAS langgar PKP dan ke Thailand berkahwin lari. Wah, ini paling teruklah. Waktu pimpinan UMNO campur PAS campur bersatu menerajui ketika COVID-19, inilah yang berlaku selepas langkah Sheraton Move. Langkah Sheraton atau ramai netizen yang geram mereka kata langkah syaitan. Mereka kata apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Judi naik dari 8 ke 21 kali. Arak berjenama Timah Malaysia dilancarkan. Jana Wibawa jadi projek curi duit rakyat. PAS rasuah pengundi. Menteri PAS langgar PKP. Dan ke Thailand berkahwin lari. Aduh, ini memang memalukan. Nilai moral yang cap kepala tiga kot. Bukan itu sahaja, mereka bergadusakan. Saban bulan kita dengar tak puas hati. UMN rasa dianaktirikan. 2 menteri kabinet buat open war. Yang satu dipanggil penyu dan satu lagi dipanggil kunyit. Orang tengok pun naik pening. To top that, mereka derhaka agung lagi. Sebab nak berpegang kepada kuasa, mereka buat darurat berpanjangan. Agong ditolak tepi. Bila tak dapat berkuasa, bekas Perdana Menteri mereka menghina Agong pula. Itu ceritanya. Kerajaan Melayu Islam kita. Sebagai Melayu dan Islam, malu saya nak mengaku, kata Liana Marzuki. Tiada langsung perangai Melayu dan Islam di situ katanya. Rasuah dikatakan sedekah. Menipu dikatakan harus. Fitnah disucikan. Manakala pemimpin mereka memperlekeh Raja Melayu. Saya dah tulis banyak kali kerajaan Melayu Islam itu hanya wayang dan naratif politik semata-mata, kata Liana Marzuki. Takkan kekal lama, masin mulut saya, katanya. Nah, sekarang mereka sudah tukar wayang gambar. Sejak jatuhnya kerajaan 33 bulan, set-set ini makin liberal lah pula ya. Acah-acah pro berbilang bangsa lah pula. Tiba-tiba tahun baru Cina semua berpusu-pusu nak blend in jadi Cina. Yisang dan tarian Cina. Pendakwa kata kurafat, tapi pemimpin PN buat juga. Punya bangga mereka memakai baju merah sambil yisang. Yisang angkat chopstick. Pemuda PAS buat ucapan tahun baru Cina. Hanya dalam bahasa Mandarinnya, tiada langsung bahasa kebangsaan. Sanggup tadah telinga dikecam. Dulu kalau orang lain buat mereka kata bahasa Melayu terancam.
Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Politik ini seperti Gusti, mereka olok-olok bergaduh dan membenci. Tetapi sanggup sebab kuasa sanggup telan ludah sendiri. Satu data yang kita kena hadam selalu. Melayu Islam di Malaysia hanya 58%. Dalam konteks bina negara, penduduk majoriti kena berkongsi kuasa. Ini yang pemimpin PN baru tersedar. Pengundi Melayu mereka sudah tepu. Itu sebab pengundi Cina 21% pula mereka buru. Barulah mereka terhege-hege nak buru. Dulu macam-macam lah yang mereka luahkan. Sebagai pengundi dalam negara multiracial ini, our rule wajib selalu over the centrist. Mereka yang progresif dan moderate, yang tidak terpaling kanan atau kiri. Dalam Islam pun minta kita berwasatiyah, duduk tengah-tengah atau bersederhana. Namun kita tengok betul-betul politikus. Sebab nakkan undi kita, banyak nyawa yang mereka. Ini contoh-contoh langkah disipret. Politikus bila sudah langgar dinding, unta pun boleh terbang. Iya, begitulah kan. Inilah contoh-contoh orang yang ahli politik yang dah terdesak tahap gaban. Mereka terdesaklah terlampau-lampau sampai bila dinding sudah dilanggar. Dah tak boleh buat apa-apa. Dinding sudah di muka, di tepi muka, di depan mata. Nak langgar mati, tak nak langgar mati juga. Jadi apa jadi? Unta pun boleh terbang. Wah, macam itulah kan. Unta yang kita tahu tak boleh terbang, dia akan cakap boleh terbang. Ahli politik kata boleh terbang. Sebab kenapa? Nak buru undi. Paling menarik sekali saudara-saudara sekalian. Menurut Liana Marzuki, satu data kita akan hadam selalu. Melayu Islam di Malaysia hanya 58%. Dalam konteks bina negara, penduduk majoriti kena berkongsi kuasa. Ini yang pemimpin Perikatan Nasional baru tersedar. Pengundi Melayu mereka sudah tepu. Nak buat macam mana pun jumlahnya tetap sana saja. Mustahil mereka dapat 58% bulat-bulat nombor itu. Tak mungkin. Selagi ada parti amanah, selagi ada parti UMNO, PKR, malahan DAP yang multi bangsa dalamnya, pelbagai bangsa di dalamnya, selagi itulah mereka perlu memburu undi daripada bangsa lain termasuklah Cina dan India. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Baba tata tata, bye bye.